Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-18 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak daripada buku Mahsyar, buku yang menceritakan tentang persediaan-persediaan sebelum kita dibangkitkan semula pada hari Mahsyar, hari kebangkitan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Zubaidah, Iza dan juga Hamti Damti, Saharuddin, Ummi Iman serta Muhammad Al-Had dan juga Hai yang berada di ruangan TikTok, di FB pula. Ahlan-ahlan Acin Alin, Aziza Iza, Fauziatun Mad Isa, Zahara Alia, Yaya Lia, Naimah Awang, Ana Sukaimi, Az-Zahra, Izzi Aish, Ija Rahman, Kamiza Muhammad Amil, Muhammad Hardi, Zahara Alias, Jamilah Ihsan, Ummu Hanania, Syamsiah Salih, kemudian Nurisawan Hassan, Ana Sukaimi, Zahini Wahid, dan juga Aziza Izzah daripada PD, daripada Singapura, Juria Wasnam, Kak Ngah Rosni, terima kasih banyak-banyak Kak Jamilah Ihsan, kemudian Serina Abdul Rahman, Zaliha Kamaruddin, Nurzita Rifin, Marwani Ahmad, serta ahlan-ahlan Virta Delima, Zabidah Saidin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak Hamti Damti. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurfaz Dalila, terima kasih komen, serta Iman Nur dan juga user 2778. Panjang nombor dia. Ahlan-ahlan kepada semua, saya harap line saya okey pada petang ni sebab saya berada di luar, tak berada di rumah. Lalu mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu seperti biasa kita nak perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam Fizi, Muhammad Muaz, Kamarul, serta Tuan Nur Rahim Sharif. Ramai yang saya nampak pada petang ini. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jazakumullah khairah. Terima kasih banyak-banyak Fizi yang bagi gift dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan FB juga. Lalu kita sedang berada pada alam yang ketiga. Penulis telah berkongsi kepada kita tentang alam roh, yang mana tak banyak yang kita ingat daripada alam roh. Al-Quran ada ceritakan bahawa banyak perkara tentang roh yang Allah sembunyikan. Kemudian Al-Quran juga menceritakan kepada kita tentang perjanjian yang telah kita lupakan. Seterusnya penulis telah berkongsi beberapa hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang pernah berlaku di alam roh.
Kemudian penulis secara ringkas menceritakan tentang alam yang kedua, iaitu alam kandungan, ketika mana selama 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim ibu kita, maka malaikat telah datang, bagaimana ciptaan telah berlaku, dan sekarang ini kita sedang berada pada alam dunia. Alam yang sedang kita berada, alam yang namun ini adalah sementara, ianya adalah jambatan untuk kita membuat persediaan untuk hari akhirat kelak. Maka kita telah tiba pada muka surat yang ke-75. Kita menggunakan buku Mahsyar. Buku Mahsyar. Amin, Aisyah, mana buku Mahsyar? Tanya Umi. Buku Mahsyar. Buku Mahsyar mana yang tu? Kita menggunakan buku Mahsyar. Nanti saya akan sharekan juga link jika ada yang ingin untuk membuat pembelian. Lalu kita sedang membaca buku Mahsyar, yang mana ianya ada 2 jilid dan ianya penuh dengan saranan, nasihat yang sebenarnya penulis ambil daripada kitab-kitab yang terdahulu, namun ditulis berdasarkan cara yang santai, seolah-olah ianya adalah sebuah cerpen ataupun novel. Terima kasih banyak-banyak Fizi, terima kasih. Maka kata penulis pada tajuk kali ini tentang mencorakkan kain putih. Kita masih lagi berada ketika mana insan, manusia berada pada usia kanak-kanak baru lahir. Semalam kita telah baca berkenaan tentang tangisan pertama. Maka di sini dikongsikan berkenaan tentang mencorakkan kain putih. Apakah yang dimaksudkan dengan kain putih? Siapakah yang dimaksudkan dengan kain putih? Sebenarnya ini adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, setiap daripada bayi yang lahir ke dunia ini berada dalam keadaan fitrah. Semua bayi-bayi, kanak-kanak, dia berada dalam keadaan fitrah. Apakah maksud fitrah? Fatarata marbuta, fitrah. Fitrah maksudnya dia berada pada kejadian asal dia, berada pada kejadian yang tidak diganggu dengan unsur-unsur yang tak baik. Kalau tengok Atiyah tu, Atiyah sini, Atiyah dia dan sebab biliknya tak besar, lalu boleh dengar suara dia. Mana Atiyahnya? Bawa Atiyahnya. Okey. Lalu Atiyah letih sebab tadi perjalanan jauh, dan dia nak bagi salam. Okey, bawa dia sekejap je. Okey. Ahlan, terima kasih. Lalu manusia dilahirkan di atas fitrah. Tabiat semula jadi. Okey. Bagi salam sekejap je. Bagi salam semua. Itu dekat kamera sana. Okey. Lalu, okey dah cukup. Pergi main dekat jauh sikit. Okey. Kalau dekat rumah boleh letak dia dalam bilik lain. Kemudian bilik live kita boleh kunci. Tapi sebab berada dekat luar, lalu sahabat-sahabat sabar sikit. Kalau dengar bunyi dia, menjerit ataupun dia cakap bahasa dia, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Okey, lalu manusia dilahirkan atas fitrah. Semula jadi dia elok. Sebab itu kita tengok bayi tadi, kita marah dia macam mana sekalipun, dia tak ada simpan dendam. Kita cakaplah macam mana sekalipun, dia tetap datang bila kita panggil. Bayi, dia berada di atas fitrah. Dia tak kenal erti dendam, dia tak kenal erti nak menjatuhkan orang, dia tak kenal erti pada waktu itu mengkhianati, dia tak kenal erti nak langgar benda-benda yang Allah tak suka. Fitrah. Manusia semua dilahirkan di atas fitrah. Kenapa? Maka kata penulis buku, kerana penyaksian yang roh telah buat di alam roh. Lalu roh kita dah hidup lama. Roh kita Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di alam roh. Roh kita adalah pada waktu itu hanya tahu tentang kebaikan, tidak tahu tentang kejahatan. Roh kita hanya tahu melakukan perkara yang Allah suka. Itulah alamnya di sana, alam roh. Dan tak banyak yang kita tahu tentang roh, dan dia tak tahu tentang erti kegelapan, tentang erti kemaksiatan. Roh kita tak tahu. Namun bila kita berada di alam dunia, yang mana Allah letakkan dengan pelbagai ujian,
Allah nak lihat, nak tengok adakah manusia dapat istiqamah, dapat jaga hati dia, dapat jaga diri dia. Maka di situ roh mula didedahkan dengan pelbagai unsur yang tak baik. Daripada suasana, daripada keadaan sekeliling dia, daripada apa yang dia belajar, daripada keadaan sekeliling dia. Maka pada waktu itu roh mula kenal benda yang tak elok. Maka kata penulis rahimahullah, kenapa roh berada di atas fitrah bayi bila baru lahir? Kerana apabila bayi dia baru lahir, dekatnya tempoh dia punya perjanjian dan penyaksian yang dia telah buat di alam roh. Kan manusia pernah berjanji, bila Allah tanya, siapakah Tuhan kamu? Bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Maka pada waktu itu roh berjanji, bala, bahkan engkaulah Tuhan kami ya Allah. Syahidna, kami bersaksi dan kami berjanji. Lalu kenapa bayi-bayi, kanak-kanak, budak-budak yang pada waktu itu bila dia baru lahir, hatinya bersih. Hatinya adalah umpama kain putih. Disebabkan dia belum didedahkan lagi dengan perkara-perkara ujian yang berada di dunia yang sementara ini. Kata penulis buku rahimahullah, dan sebab yang kedua, dan kedua orang tuanya lah nanti yang akan mencorakkan kehidupan bayi tadi sama ada menjadi manusia yang beruntung di dunia akhirat ataupun sebaliknya. Maka ibu bapa pada waktu itu ada peranan. Ibu bapa ada peranan. Terima kasih, nama pun hampir sama. Omar Abdul Aziz, terima kasih. Komen, terima kasih sahabat-sahabat yang share, yang tag rakan-rakan yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka ibu bapa yang akan mencorak. Betul, guru adalah sangat penting. Guru adalah sangat penting. Tetapi sebenarnya bila kita lihat ayat Suratul Nahl ayat 78 yang kita telah baca semalam dan beberapa hari yang lepas, sebenarnya daripada waktu lahir, sebenarnya bayi, kanak-kanak, manusia, dia setelah mula belajar. Maka ibu bapa yang mencorakkan. Kalau ibu bapa seorang yang bengis, maka dia akan serap pada waktu itu kemarahan. Kalaulah pada waktu itu ibu bapa suka bertengkar, bergaduh depan anak, maka pada waktu itu dia pun akan mula datang kebencian. Kalaulah ibu bapa pada waktu itu suka mengumpat, meribat orang yang berada di sekeliling dia, menggelakkan, menghina, maka pada waktu itu dia mula belajar pada waktu itu tentang bersangka buruk. Kalaulah ibu bapa pada waktu itu adalah orang yang suka menghina, membuli, menyakiti orang lain, maka di situ sebenarnya bayi sedang belajar. Sebab itu Nabi tak sebut guru. Ya, hadis yang kita bakal baca kejap lagi, Nabi SAW sebut ibu bapa yang akan mencorak perangai anak tadi. Ibu bapa sangat penting. Sebab itu kalau kita nak bergaduh pun, jangan bergaduh depan anak. Kalau kita pada waktu itu nak cakap sesuatu pun, benda-benda yang pada waktu itu tak sepatutnya, jangan cakap depan anak. Kena sangat pada waktu itu jaga berhati-hati. Sebab itulah kalau contohnya anak tu dah mula besar sedikit, letakkan di bilik yang lain. Jangan pada waktu itu letak di bilik yang sama. Maka ketika mana suami isteri, ibu bapa nak bersama, nak bersetubuh, nak berjimat, nampak anak macam tidur. Tapi kadang-kala sebenarnya dia tak tidur. Dia dengar pada waktu itu dia pick up, dia ambil sesuatu yang tak elok. Anak-anak terlalu cepat belajar. Sebab itu Nabi SAW gambarkan ibu bapa yang mencorak. Dan kenapa perkataannya adalah yuhawwidani, yunassirani, yumajjisani. Pada waktu itu menjadikan perwatakan mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Kerana pada waktu itu mereka akan simpan, pegang, dan pada waktu itu tak mudah nak ubah menjadi kepada fitrah semula. Maka kena sangat-sangat menjaga sebagai ibu bapa apa yang kita cakap, apa reaksi kita, apa tindakan kita di hadapan anak-anak kita, mudah-mudahan insya-Allah. Maka kata penulis, ibu bapalah yang mencorakkan kehidupan anak-anak mereka supaya anak ini menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat ataupun sebaliknya.
Maka dinukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tabiat semula jadi yang baik, menginginkan kebaikan. Tak ada dalam diri bayi yang baru lahir itu kejahatan, sikap yang tercela, sifat yang teruk, tak ada. Semuanya elok ketika mana bayi tersebut baru lahir. Lalu siapa yang meninggalkan impak pada bayi tersebut? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, maka kedua ibu bapanya yang pada waktu itu yuhawwidani, yang menjadikan dia berperwatakan Yahudi, au yunassirani, ataupun Nasrani, au yumajjisani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebenarnya ada penambahan lagi pada hadis ini dalam sebahagian riwayat. Maka Nabi SAW bersabda, nak bagi para sahabat faham pada waktu itu, sebab mereka orang yang biasa berada bersama dengan binatang. Maka Nabi SAW bersabda, cuba kamu tengok kepada binatang yang pada waktu itu lahir sempurna. Adakah ada kecacatan pada binatang? Tak ada. Binatang pun kalau lahir sempurna, maka sebenarnya tak ada kecacatan pada dia. Bayi sebenarnya lahir sempurna, hanya baik dan baik sahaja, hanya fitrah dan pada waktu itu kebaikan sahaja. Kita sebenarnya yang corak. Dan kemudian kita marah cikgu. Kan ada, saya pernah jadi guru tahfiz juga, dan saya sangat kagum dengan warga pendidik yang boleh sabar dalam mendidik. Kadang-kadang ibu bapa pada waktu itu dia yang pergi marah cikgu. Cikgu, kenapa anak saya macam ni? Contoh. Cikgu, kenapa anak saya perangai macam ni? Anak tu duduk dengan cikgu berapa jam je. Anak tu duduk dengan ibu bapa dia dah berapa tahun. Siapa yang mencorakkan sebenarnya? Ibu bapa yang sebenarnya mencorakkan. Cikgu pada waktu itu sekadar menunjukkan jalan. Kalaulah pada waktu itu anak itu dihantar pada guru yang terbaik sekalipun, kalaulah ibu bapa tak solat, macam mana anak dia nak solat? Kadang-kadang ada ibu bapa kata, saya hantar anak saya bayar mahal-mahal dekat sekolah tahfiz ni, tapi balik rumah tak solat. Apa yang ustaz ajar contoh? Apa yang cikgu ajar? Maka persoalannya, adakah ayah dan ibu dia solat? Kalau ayah dan ibu dia tak solat, bagaimana anak tersebut nak solat? Bagaimana pada waktu itu anak tersebut nak menjaga aurat dia kalaulah dia pelajar perempuan? Bagaimana pada waktu itu anak tersebut nak menjaga percakapan dia kalaulah ibu bapa dia pun pada waktu itu tidak menjaga percakapan? Ada sebab kenapa Nabi highlightkan ibu bapa. Bukanlah kita nak menuding jari menyalahkan sesiapa. Setiap pada waktu itu ada peranan nak membentuk manusia yang hebat, insan yang unggul ini. Tapi sebenarnya perlu untuk muhasabah. Kenapa Nabi sebut ibu bapa? Bukan guru, bukan pembimbing, tapi Nabi sebut ibu bapa. Sebab apa yang anak-anak tersebut belajar daripada ibu bapa dia pada waktu kecil, daripada waktu bayi bahkan, sebenarnya sifat tersebut susah nak dibuang. Sifat tersebut susah pada waktu itu nak diubah, kerana ianya telah menjadi sebati dalam diri. Sebab itu kata penulis, sebab itulah menjadi tanggungjawab kepada ibu dan ayah untuk memberikan pendidikan yang terbaik, khususnya pendidikan agama kepada anak-anak mereka sejak daripada mereka kecil lagi. Adapun pendidikan dunia boleh belajar, tapi pendidikan agama, akhlak, adab pada waktu itu adalah sangat-sangat penting dididik daripada waktu kecil. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. So far jelas ke? Kalau ada lag, mohon maklumkan beberapa kali sebab kadang-kadang saya tak perasan sebab memang menggunakan data. Bila menggunakan data, kadang-kala dia ada sedikit sebanyak lag ataupun sangkut dalam live dan sebagainya. Tapi so far dekat TikTok tak ada,
dekat FB jelas, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey. Kata penulis buku rahimahullah, apa yang ibu dan ayah berikan, maka itulah yang anak-anak akan dapat. Kita bagi kepada mereka akhlak yang baik, akhlak yang baik mereka dapat. Kita tunjukkan kepada mereka akhlak yang buruk mereka dapat. Sebab itu kalau kita lihat doa untuk minta anak yang soleh yang ada di dalam Suratul Furqan. Suratul Furqan. Suratul Furqan, betul. Sebentar. Suratul Furqan. Surah yang ke-25. Surah yang ke-25. Pada penghujung surah, pada ayat yang ke-74. Surah yang ke-25 Al-Furqan. Ayat yang ke-74. Ayat 74. Muka surat yang ke-366. Ini adalah ayat mengajar kepada kita, mendidik kita supaya beroleh anak yang salih, zuriat yang salih. Maka doanya berbunyi, doa ni semua orang hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta, ya Allah bagi pasangan kami, bagi anak-anak zuriat keturunan kami, mereka yang menjadi penyejuk mata buat kami. Penyejuk mata buat kami. Tapi itu doa dia. Tapi hujung dia apa? Firman Allah, waja'alna, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai ibu bapa ni, lil muttaqin, untuk anak-anak yang bertakwa, imama, sebagai ikutan, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai imam. Al-Quran sebut ibu bapa kena jadi imam. Bukan imam solat, jangan salah faham. Imam solat pun ya, tetapi imam yang dimaksudkan di sini adalah ikutan. Ya Allah, untuk kami nak dapat anak-anak yang bertakwa, kami yang kena jadi contoh, ya Allah. Jadikanlah kami contoh, jadikanlah kami teladan, jadikanlah kami ikutan, ya Allah, untuk anak-anak agar menjadi golongan yang bertakwa. Kita yang kena jadi contoh. Kita yang kena jadi ikutan dan teladan kepada anak-anak kita. Masya Allah. Dan saya pasti sahabat-sahabat yang sedang menonton, semuanya adalah sahabat-sahabat yang baik, Masya Allah. Mudah-mudahan yang pentingnya, Allah istiqamahkan kita berterusan di atas ketaatan dan kebaikan, insya Allah. Terima kasih banyak-banyak Ilya, terima kasih ahlan-ahlan Hidi Ozara, ahlan-ahlan Kak Jamilah Ihsan, terima kasih Share Learning Point, Maya Sari. Terima kasih sahabat-sahabat yang bersama. Kalau ada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Sebab itu kata penulis, apa yang ibu dan ayah berikan, maka itulah yang mereka akan dapat. Apa yang kita bagi, itulah yang anak kita akan dapat. Maka kata penulis, maka itulah untuk mendidik anak memerlukan kesabaran dan kekuatan diri yang sangat kuat. Dia perlu sabar. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah 25, ayat yang ke-74, yang mana Allah suruh kita jadi imam, jadi contoh, jadi teladan. Dan orang yang jadi imam, jadi contoh dan teladan ni, apa yang dia perlu ada? Dia perlu ada kesabaran, sabar. Sebab itu bila kita lihat dalam surah As-Sajadah, kita boleh buka surah As-Sajadah, ciri-ciri imam, ciri-ciri pemimpin, ciri-ciri orang yang diikuti. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajadah, surah yang ke-32, surah yang ke-32 pada ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Apa firman Allah tentang imam? Firman Allah, waja'alna, dan kami telah jadikan minhum, daripada sebahagian mereka, a'immah, mereka-mereka yang berperanan sebagai imam. Imam maksudnya pemimpin, orang yang menjadi ikutan, orang yang menjadi teladan. Yahdun, mereka berjalan di atas petunjuk. Tapi kenapa? Lamma sabaru, apabila mereka ada sabar. Nak jadi orang yang diikuti,
pada waktu itu perlu ada kesabaran. Kita bukan nak seluruh dunia ikut kita. Anak-anak kita ini, cucu-cucu. Kalaulah anak-anak dah besar, banyak yang di sini ada cucu. Semua tak ada cucu lagi? Yang saya tahu Kak Norizita ada cucu. Sebab pergi umrah sekali baru-baru ni. Lalu semua ada cucu kan? Cuba tengok siapa yang ada cucu kat sini. Maka kita boleh jadi contoh untuk cucu-cucu kita. Itu pun zuriat kita. Itu pun adalah keturunan kita. Adakah senang nak mendidik manusia? Perlukan kesabaran. As-Sajdah pada ayat yang ke-24 tadi, Allah highlightkan nak menjadi pemimpin, nak menjadi ikutan. Lamma sabaru, pada waktu itu perlukan kesabaran. Perlu ada sabar. Baru ada yahdun, baru boleh berjalan di atas petunjuk. Sebab itu penulis highlightkan benda yang sama. Kata penulis, untuk mendidik anak memerlukan kesabaran dan kekuatan diri yang sangat kuat. Perlukan sabar. Sebab itu kalaulah kita ingat guru-guru yang mendidik pada waktu itu dia sekadar mendidik kerana pada waktu itu nakkan gaji semata-mata, kita salah. Berapa banyak yang dia sabar. Kita nak jaga anak kita 5 orang pun susah payah. Mereka jaga satu kelas 40 orang. 40 orang. Ada yang lebih. Ada yang pada waktu itu kurang. Jaga pada waktu itu. Bukan sekadar anak sendiri. Jaga anak orang. Dan tak sepatutnya kita melontarkan kata-kata yang tak elok tanpa menyelidiki kepada guru yang mendidik, membimbing. Dan kadang-kala kita marah guru depan anak kita. Kan sebahagian ibu bapa, apa yang anak tu belajar? Apa yang anak tersebut belajar? Kita marah guru depan anak kita. Hanya kerana kita rasa kita bayar. Tapi apa yang anak tu belajar? Kita dah rosakkan dia. Pada waktu itu menjadikan dia manusia yang tidak lagi boleh ditegur, tidak lagi boleh dinasihati, tidak lagi boleh dibimbing. Dan kemudian kita menyesal. Tapi perbuatan siapa? Perbuatan kita sebagai ibu bapa. Maka kata penulis, nak mendidik perlukan kesabaran. Bukan sekadar kewangan. Perlukan pada waktu itu kesabaran nak mendidik. Kenapa? Supaya usaha yang dilakukan akan memberikan kesan yang positif pada masa hadapan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal ayat yang ke-27 dan 28, firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati amanah, tanggungjawab yang Allah bagi, war rasul, dan tanggungjawab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Jangan khianati. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati tanggungjawab dan amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan yang kamu tahu pengkhianatan terhadap amanah itu adalah salah. Lalu Allah cerita tentang amanah terlebih dulu. Allah cerita tentang amanah. Dan apakah amanah yang paling besar? Apakah amanah yang paling besar? Allah sebut pada ayat berikut. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini amanah yang besar. Firman Allah, ketahuilah sesungguhnya harta-harta kamu itu pun amanah, tanggungjawab. Kat mana kita belanja? Allah akan soal dan tanya. Daripada mana kita dapat? Allah akan soal dan tanya. Lalu sebab itu, ayat 27 Allah cerita, jangan khianati amanah, jangan abaikan tanggungjawab. Dan apakah tanggungjawab yang besar? Allah sebut, ketahuilah harta-harta kamu. Dan yang kedua, wa auladukum, dan juga anak-anak kamu. Fitnatun adalah sebenarnya untuk Allah uji kamu. Adakah kita dengan amanah, tanggungjawab harta dan anak, kita berjaya ataupun kita gagal? Ianya adalah ujian. Ianya adalah ujian. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Kenapa bila Allah sebut
Kita nampak susunan ayat, 2 ayat. Allah sebut jangan khianati amanah, 1. Dan apakah amanah yang paling besar? Allah sebut pada ayat berikut harta dan anak-anak. Dan kalau kita perasan, Allah tutup ayat tersebut dengan ceritakan wa annallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala dan ganjaran yang besar. Kenapa? Sebab bukan senang nak uruskan anak-anak, perlukan kesabaran. Bukan senang nak uruskan harta, perlu menjaga nafsu, dan pada waktu itu tidak dibelanjakan pada tempat yang Allah tak suka. Maka sebab itu, orang yang boleh jaga harta dia boleh jaga anak dia, maka firman Allah, sesungguhnya di sisi Allah jualah ajrun azim, ganjaran yang besar dan pahala yang besar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, sebab itu bila kita baca ayat tentang amanah, jangan dikhianati, kata penulis, ketahuilah anak-anak itu sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita untuk dijaga, untuk kita didik, untuk kita jadikan anak-anak ini hamba Allah yang taat kepada Allah. Lalu bagaimana kita nak didik mereka? Didiklah mereka dengan didikan Islam yang sempurna, supaya kita tidak akan disoal ditanya di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. InsyaAllah ayat yang ke-21 daripada surah At-Tur kita akan baca esok. Saya minta maaf tak sempat, masa pun dah habis. Jika ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih yang berada di TikTok juga. Masya Allah, daripada hari ke hari semakin bertambah. Terima kasih. Terima kasih yang berada di Facebook. Alhamdulillah, kita jumpa esok pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Kalau rasa bermanfaat yang baru join, mohon untuk bantu share dan kongsikan. Kalau nak tengok ulangan, boleh tengok di YouTube Umar Aziz insya-Allah.